Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi bersama dalam channel Cikgu Kimia Handsome Master Kimia SPM. Alhamdulillah, kita akan bersama lagi kali ini dalam Kimia tingkatan 4. Okey, Kimia tingkatan 4 dalam tajuk asid, base dan garam. Dan kita fokus kepada kali ini kepada standard kandungan nilai pH, nilai pH. Baik, okey, untuk sukatan KSSM ini ya, nilai pH-nya dalam tajuk ini kita akan belajar agak detail sedikit ya, kerana nanti dia melibatkan pengiraan ya, terdapatnya pengiraan dalam kita mengira nilai pH nanti. Baik, okey, sebelum itu kita tengok dulu apakah maksud nilai pH ataupun skala pH ya. Okey, apakah dimaksudkan dengan skala pH? Okey, skala pH ialah skala nombor. Okey, skala nombor untuk mengukur darjah keasidan dan kealkalian suatu larutan. Okey. Jadi skala pH ini skala yang bernombor yang kita gunakan untuk mengukur ya keasidan dan kealkalian suatu larutan. Okey, nombornya daripada 1 sampailah kepada 14. Okey. Jadi pelajar-pelajar sudah biasa rasanya dengan skala pH ini ya. Okay, warna-warna itu merujuk kepada warna dalam keadaan berasidnya, dalam keadaan neutralnya ataupun dalam keadaan alkalinya. Okey, ini kalau kita menggunakan penunjuk pH ya yang dalam bentuk larutan. Kalau kita masukkan dalam suatu larutan ya, nanti dia akan berubah warna. Anda kata dia bertukar menjadi warna merah ya, maka itu asid lah. Berapa pH-nya kita boleh tengok lah nanti, dengan kita boleh ukur menggunakan warna-warna pada skala pH ini ya. Okey. Baik, jadi pelajar-pelajar maklum ya bahawa pH ini daripada kiri itu dia bermula dengan asid ya. 1, 2, 3, nilai pH 1, 2, 3 itu biasanya asid kuat. 4, 5, 6 itu adalah untuk pH asid lemah ya. Dan 7 itu adalah untuk neutral. Ini semua pelajar maklum lah. Kemudian 8, 9, 10, 11 itu biasanya untuk pH untuk alkali lemah. 12, 13, 14 itu adalah pH untuk alkali kuat. Itu secara umum ya. Bermakna pelajar-pelajar sudah faham lah ya nilai-nilai pH ini ya. Kalau nilainya kecil itu merujuk kepada alkali kuat. Asid kuat ya. Kalau nilai pH-nya kecil dia merujuk kepada asid kuat. Kalau pH-nya besar merujuk kepada alkali kuat ya. Okey, asid kuat ini contohnya ialah antaranya HCl, HNO3 ya. Kemudian asid yang digunakan dalam bateri kereta itu ya, bateri basah. Bateri basah ya, kita panggil akumulator asid plumbum itu ya. Contoh asid lemah ialah cukur makan ya, asid etanoik. Itu dah contoh asid lemah. Dan juga hujan asid lah. Okey, kemudian yang neutral biasanya untuk pH yang 7 ni biasanya untuk air suling ya. Dalam makmah tu ada air suling. Kemudian alkali lemah pH 8, 9, 10, 11 ni biasanya untuk sebut penaik dan juga amonia, larutan amonia ya, alkali lemah. Dan alkali kuat ini contohnya ialah natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Dua larutan ni biasanya adalah alkali kuat. Baik. Okey, yang ini sangat biasa rasanya dengan pelajar-pelajar yang mungkin mudah belajar daripada menengah rendah ya. Cuma yang penting pelajar kena ingat ya, semakin tinggi kepekatan ion H+, semakin rendah nilai pH. Itu yang penting ya. Jadi dia terbalik ya, semakin tinggi kepekatan ion H+, ya, pH semakin rendah. Okey. Baik. Fokus kita pada kali ini ialah bagaimana cara kita nak menghitung nilai pH. Ini yang penting. Ya, pelajar-pelajar kena faham cara nak hitung nilai pH. Baik. Untuk menghitung nilai pH ini kita ada beberapa formula yang pelajar wajib hafal lah. Yang pertama kita ada formula pH ya, sama dengan negatif log kepekatan ion H+. Okey. So ini untuk ukur kepekatan ion H+, pH ya, untuk kepekatan ion H+. Atau kita ada juga POH. Mungkin ini pelajar tak pernah dengar kan. Jadi pH untuk ion H+. Kalau POH
Ini untuk ukur kepekatan ion hidroksida. Itu beza dia. Okey, kita ada pH untuk asid, kita ada pOH untuk alkali. Kemudian yang keduanya, kita kena faham juga bahawa pH, kalau kita tambah dengan nilai pOH, jumlahnya akan jadi 14. Ya, ini skala pH kita jumlahnya 14 kan. So pH tambah pOH akan dapat 14. Baik. Kita tengok contoh ya. Contoh yang pertama. Hitung nilai pH asid nitrik yang berkepekatan 0.01 mol per dm3. Okey, baik. Soalannya direct saja. Jadi dia bagi kepekatan asid nitrik itu ialah 0.01 mol per dm3. Okey, kita nak kira nilai pH. Kita gunalah direct terus. Formula pH sama dengan negatif log kepekatan ion H+. Okey. So dalam formula ini ialah kepekatan ion H+. Nampak? 0.001 mol per dm3 ini ialah kepekatan asid nitrik. Ya. Seberapa kepekatan ion H+ di sini? Mudah sajalah. Kalaulah sebab asid nitrik ini ialah formulanya HNO3 ya. Bermakna dalam asid nitrik ini ya hanya ada satu H saja di sini. Bermakna kalau kepekatan asid nitrik ini 0.01, bermakna kepekatan H ini juga H+ ya. H+ juga ialah 0.01 mol per dm3. Sama saja, tak ada masalah. Senang aja. So, kita masukkan dalam formula. Okey, negatif log 0.01. Tekan saja kalkulator. Ya, kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya ialah 2. Bermakna nilai pH asid nitrik dengan kepekatan 0.01 mol per dm3 ialah 2. Okey, baik. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Hitung nilai pH kalsium hidroksida CaOH kurungan 2 yang berkepekatan 0.01 mol per dm3. Okey, dibagi kepekatan. Ingat ya, kepekatan ini merujuk kepada apa? Kepekatan kalsium hidroksida. Okey, jadi di sini kita tak boleh kira pH, kita kena kira pOH dahulu. Sebab kalsium hidroksida ialah alkali. Kita tak kira asid. Kalau asid bawa pH, yang ini alkali. So kita kena guna formula pOH. Okey, pOH sama dengan negatif log kepekatan ion OH minus. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula. Cuma di sini kepekatan ini kena darab dengan 2 ya. Kenapa? Sebab dalam satu molekul CaOH kurungan 2 ni kita ada 2 molekul OH. Ya. OH darab dengan 2 ya. So ada 2 molekul H. So kita darab dengan 2 di sini. Kepekatan ni kita darab dengan 2. So kita kira direct. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 2.7. Okey, 2.7 ini ialah nilai untuk pOH. Soalan nak kita kira nilai pH. Ya, tengok ya, pH. So kita ada pOH, nak kira nilai pH. Kita gunalah formula yang satu lagi tu, pH campur pOH sama dengan 14. So masukkan dalam formula. pH tambah dengan 2.7 nilai pOH sama dengan 14. So kita akan dapat jawapannya pH 11.3. Okey, alkali. Boleh ya? Okey, mudah saja. Baik. Contoh yang seterusnya, contoh 3. Okey, nilai pH asid sulfurik ialah 2.3. Hitung kepekatan ion H+ dalam asid sulfurik. Okey. Sekarang dia bagi nilai pH. Dia suruh kira kepekatan ion H+. Sama saja. Cuma dia ubah sesuai sikit saja. So kita gunalah formula. Sekarang kita ada asid ya. So guna formula pH lah. pH negatif log kepekatan ion H+. Okey, pH nilainya tadi kita ada 2.3. Okey, negatif log kepekatan ion H+. So kepekatan ion H+ ini kita nak kira. Jadi kita pindah dulu negatif ke seberang, ke sebelah sana ya. Kita akan dapat log kepekatan ion H+ sama dengan negatif 2.3. Okey, log itu kita nak pindah ke sebelah sana, sebelah kanan ya. So kita akan jadikan dia anti-log. Ataupun dalam kalkulator kita tekan saja shift log negatif 2.3. Ya, dalam kalkulator kita tekan shift ni. Okey, kita akan dapat jawapan nanti 0.005 mol per dm3. Maka itulah kepekatan ion H+. Boleh ya?
Baik, senang saja. Okey, baik. Kita tengok lagi contoh lain. Contoh yang keempat. Kira nilai pH larutan NaO yang berkepekatan 0.025 mol per dm cube. Okey, lebih kurangnya soalan. So, di sini dia bagi kita kepekatan. Ya, kepekatan NaOH. NaOH di sini ialah alkali. So, kita ada OH. Bermakna kita kena guna formula POH. Okey, POH, negatif log, kepekatan ion OH minus. Masukkan dalam formula kita. Okey. 0.025 itu ialah kepekatan ion NaOH. Okey, kita nakkan kepekatan ion OH di sini ya. So, OH di sini satu saja. So, samalah. 0.025 juga kepekatannya. Okey, baik. Kita akan dapat jawapan nanti bila kita tekan kalkulator 1.6. 1.6 ialah nilai POH. Sama macam tadi juga. Kita nak kira nilai pH. Kita gunalah formula pH campur POH sama dengan 14. So, kita masukkan dalam formula. Kita akan dapat pH-nya 12.4. Okey. 12.4. Okey, 2 step saja. Senang ya. Baik. Dan satu lagi contoh. So, lebih faham. Hitung kepekatan ion OH minus dalam larutan KOH dengan pH 12.5. Sama. Ya, dia nak kira kepekatan ion OH minus. So, kita guna formula POH. Ya. Jadi, sekarang ni dia bagi kita nilai pH ya. Tengok ni. Soalan bagi nilai pH. So, kita kena cari dulu nilai POH-nya berapa. Untuk kita guna dalam formula POH sama dengan negatif log OH minus tadi. Ya. Okey, so kita kena cari dulu POH-nya. Nilai POH-nya berapa. Masukkan dalam formula ni. pH tambah POH sama dengan 14. Jadi, kita akan masukkan dalam formula. Kita akan dapat nanti POH-nya ialah 1.5. Okey. Maka 1.5 ni lah kita guna dalam formula POH. Sebab kita nak kira kepekatan ion OH minus ya. Negatif log kepekatan ion OH minus. So, masukkan dalam formula 1.5 tadi. Okey. Kita akan dapat nanti. Kita sesalah ya. Shift log sama juga. Kita akan dapat jawapannya ialah 0.032 mol per dm cube. Okey. Jadi, kena ingatlah pelajar ya. Sebab di sini dia bagi nilai pH. Kita nak kira OH ya. Jadi ada sedikit dia twist sikit lah soalan. Tapi kalau pelajar faham, tak ada masalah. Boleh jawab insyaAllah. Jadi itu beberapa contoh yang kita boleh bincang pada kali ini. Moga-moga ada manfaat insyaAllah. Jadi sekian. Jangan lupa terus menyokong kami dengan subscribe video-video terbaru daripada Master Kimia SPM insyaAllah. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.